Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Mereka di Palestin pun akan dengar. Kawan-kawan rakyat Malaysia, orang-orang muda dan juga orang-orang Sarawak yang sedang memerhati perbahasan yang saya akan bawa nanti. Saya nak beritahu bahawa Arau dan Sarawak berpisah tiada. Pertama sekali, sebelum saya masuk tadi, beberapa orang bagi tahu telefon, dia kata Datuk jangan lupa masukkan juga tajuk KWSP. Saya kata sekarang Kementerian Luar dan orang kampung saya bagi tahu suruhkan salam kepada Tuan Pengurusi. Dia panggil Abang Misai kata. Jadi tekan salam kat Abang Misai. Dan kawan-kawan di luar dia kata sudah pasti Abang Misai tak akan benarkan kerana ini Kementerian Luar. Walaupun tercapai juga cita-cita dan ianya telah pun dijawab oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan KWSP. Tapi mereka kata timurkan juga, kami mahu KWSP. Saya kata alright, saya timurkan. Okey, yang pertama sekali ialah di bawah butiran 030200 HLY Maritim. Yang Berhormat, inilah tajuk yang saya telah bawa dengan begitu lama. Semasa saya jadi menteri pun ditakdirkan Allah saya pegang Majlis Keselamatan Negara dan tajuk ini telah diperbincangkan dengan hangat bahawa beting-petinggi ahli ataupun kalau dalam bahasa maritim disebut South Lusonia Shoal ataupun beting-petinggi ahli. Tapi pihak China pun dia ada nama Cina dia, Nankang Anshe. Jadi dia pun bubuh nama sama. Ini adalah di selatan beting Lusonia selatan. Lusonia utara ialah gugusan beting Raja Jarum. Dia banyak beting di sini. Kita boleh ke depan ni kita bawa beting beting Kebarahalan boleh ataupun beting Syahidan pun boleh, tidak masalah. Ni banyak beting di sini ya. Beting Merpati dan sebagainya. Tetapi gugusan beting-petinggi ahli ini saya timbulkan kerana ianya merupakan kawasan yang cukup penting untuk negara. Kawasan ini sudah ada 4 telaga minyak yang telah diterokak oleh Petronas tetapi tidak dapat beroperasi kerana sudah ada pencerobohan yang berlaku. Ini bukan tuntutan bertindih. Tuntutan bertindih ini kita di sempadan. Ini beting-petinggi ahli letaknya ialah kalau saya jawab dulu saya masih ingat ada 82 kilometer daripada pantai gigi pantai Sarawak. Tapi ini laporan saya bagi yang telah diberikan kepada saya ialah 84 batu nautika. Dan jaraknya daripada China ialah di sini dia bagi 200, tapi sebenarnya rekod saya menunjukkan bahawa 400 batu nautika daripada Hainan ke beting ini. Untuk sampai ke beting ini dia kena melalui Spratly Island, kena melalui Filipina, kena melalui Vietnam, kena melalui Brunei baru sampai ke beting ini. Tiba-tiba tuntutan dibuat oleh pihak China ke atas beting ini. Di atas dasar ada sejarah pelayaran kapal-kapal dahulu yang tenggelam di sini, maka dituntut. Walaupun bagaimanapun mereka juga mematuhi peraturan antarabangsa walaupun mereka bukan ahli perairan laut antarabangsa, tapi mereka patuh, mereka tidak bubuh anchor di situ. Mereka hanya duduk dalam bentuk floating dengan izin dan mereka berada di sana. Kapal pengawal pantai Cina berada di sana. Dan kapal kita TUDM juga berada di sana. APM juga berada di sana. Tapi jalan jarak yang jauh, masing-masing saling memantau. Kementerian Luar Negeri akan menjawab bahawa Yang Berhormat Menteri akan berkata ini kita telah buat protes diplomatik. Ini bukan soal diplomatik, ini ialah mereka kena keluar. Dulu semasa saya ribut-ributkan dahulu berhubung dengan perkara ini, bila Presiden negara yang berkenaan nak melawat Malaysia, mereka keluar sebulan. Tetapi lepas sebulan dia datang balik sebab kita tidak pergi ambil tempat yang dia duduk tu. Dia duduk berdekatan dengan beting dan apabila mereka masuk balik mereka duduk tempat itu. Sampai hari ini
mereka berada di sana dan saya tahu banyak daripada kita, mungkin menteri pun tak pernah pergi lagi, banyak orang tak nak pergi. Dan kalau kita tengok tempat ini ialah dalam kawasan Malaysia. EEZ kita ialah 200 batu nautika. Tapi ni mereka duduk dalam 84 km kawasan Malaysia. Jauh. Spratly Island tu, terumbu layang kita berada di hadapan sana. Tapi mereka datang ke dekat dengan Pulau Natuna dan saya minta supaya kali ini kerajaan bertegas, nota diplomatik kita bagi hantar, dia jawab balik. Ini ialah mereka sedang membuat usaha-usaha mencari menjelam dan sebagainya. Tetapi mereka sudah duduk 2013 sampai sekarang dan kita ada bagi tahu bahawa di antaranya mungkin kita kena bully dengan izin dengan negara besar. Tak boleh berlaku macam ni. Kita kena pastikan ini hak kita, mereka kena keluar. Kalau tidak terjadi apa yang terjadi di Bukit Batu Putih, di mana bangsa United Nations dia akan memberi pengiktirafan siapa yang berada di sana setiap masa. Itu sebab yang berada di sana setiap masa di Bukit Putih ialah Singapura. Yang berada di beting-beting Ali sekarang ni ialah kapal mereka berada di sana. Kalau mereka tuntut di masa akan datang, siapa yang paling lama duduk di sana? Mereka. Dan kita berada cuma dari masa ke masa. Itu pasal beting yang Muhammad. Beting-beting Ali. Saya minta kementerian, kalau jawab kata ini nota diplomatik dan sebagainya, saya ingat ini jawapannya sudah biasa didengar. Kita nak dengar bahawa kerajaan bertegas bahawa kerajaan mau beting-beting Ali ini dikembalikan kepada Malaysia. Demikianlah pandangan saya orang-orang Sarawak semua. Sekarang saya masuk ke sini sikit. Iaitu yang pertama. Yang keduanya ialah tentang apa yang disebut oleh Seputih tadi, iaitu berhubung dengan pendatang Rohingya. Mereka ni dapat kad UNHCR. UNHCR ni, kad itu dibagi kepada mereka. Tetapi masalahnya, kad yang sama telah pun dibagi kepada orang yang berada di Indonesia, di Filipina, di negara lain. Dia bagi kad, tapi mereka datang ke Malaysia. Dan kad ni sekarang ni masalah besarnya, boleh dibeli di Chowkit. Dulu masa saya jadi menteri, saya suruh pegawai saya pergi beli. Kita dapat RM200. Kali kedua. Sekarang RM30 boleh. Jadi saya minta supaya UNHCR ni dikaji balik kerana mereka memperniagakan kad. Dan akhirnya kadang-kadang anggota kesempatan kita percaya kad ni seorangnya kad yang berharga. Yang berharga. Akhir sekali yang berhormat, butiran 040300 pejabat perwakilan luar negara. Saya nak minta pejabat perwakilan luar negara berhati-hati dengan apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh yang berhormat supaya tidak disebarkan sebab benarnya ini masih lagi di peringkat kita berundingkan. Yang pertamanya ialah mungkin berlaku demonstrasi dan sebagainya, orang P40 digunakan diupah untuk buat demonstrasi. Tidak ada yang berhormat. Jadi jangan pergi bagi tahu kepada mana-mana pihak kononnya ada. Kan? Yang keduanya ada orang nak merampas kuasa. 30 saat lagi saya akan potong. Saya minta supaya yang ni pun tak dicerita. Tidak ada apa yang berlaku. Negara ini aman dan damai yang berhormat. Jangan pergi buat cerita yang berlebih-lebihan. Saya terima kasih kepada Abang Misal, kepada semua yang berhormat, tuan-tuan dan perempuan yang telah mendengar perbahasan yang tidak sepertinya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Isu yang berkaitan dengan pencerobohan kapal asing di perairan Malaysia. Kementerian Luar Negeri maklum akan kehadiran kapal-kapal kerajaan negara-negara asing di Laut Cina Selatan, di mana kapal-kapal tersebut sedang menjalankan operasi dengan izin Freedom of Navigation yang merupakan amalan biasa oleh kapal tentera laut di peringkat antarabangsa. Namun, isu pencerobohan kapal-kapal asing dalam zon maritim Malaysia, terutamanya kapal pengawal pantai negara asing atau nelayan asing kerajaan Malaysia, memandang serius sebarang pencerobohan ke perairan negara tersebut dan secara konsisten, seperti yang Arau pun sebut, secara konsisten kita meneruskan nota-nota bantahan diplomatik kita, dan ini adalah jalur-jalur hubungan diplomatik yang kita seringkali lakukan. Kementerian Luar bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan seperti Majlis Keselamatan Negara, MKN, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia sentiasa komited dan memberikan perhatian yang khusus terhadap keselamatan dan isu pencerobohan di kawasan perairan negara serta memastikan sumber ekonomi dan laut negara tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak asing. Yang Berhormat, penjelasan sikit. Ya, silakan. Saya terima kasih ucapan Yang Berhormat kira hebat dan dahsyat. Tetapi dia banyak menyentuh dasar. Jadi kami ini bila peringkat jawatankuasa, kami minta Yang Berhormat
menjawab persoalan yang kami timbul tiap-tiap kepala yang telah diperuntukkan. Jadi saya sebut tentang beting-beting ahli ini kerana terletaknya ialah 82 batu nautika daripada pantai Sarawak, dan dia duduk di situ bukan selang-seli, dia duduk 24 jam. Di sana, mereka berada di sana sepanjang masa. Jadi kalau kita pakai nota diplomatik, itulah yang jadinya. Mereka terus berada di sana. Tetapi kerajaan Indonesia telah mengambil tindakan yang tegas kepada mana-mana kapal asing ataupun nelayan asing. Dia ambil tindakan tegas. Pertama, ditenggelamkan kapal-kapal asing yang ataupun nelayan asing yang datang ke sana. Dan boleh kata tidak ada nelayan asing yang berani masuk Indonesia. Tapi kita masih dalam proses menangkap dan simpan di jeti. Akan jeti kita penuh dengan kapal-kapal bot nelayan asing yang ditangkap, tapi tindakan mahkamah mengambil masa bertahun-tahun. Tetapi pengawal pantai China ni duduk di sana dan menetap di sana. Nota diplomatik tidak ada kesan sebab mereka buat tak tahu saja, sebab mereka tak mengiktiraf UNCLOS dan juga lain-lain lagi. Jadi saya minta Yang Berhormat, satu tindakan tegas dan beritahu bila mereka nak keluar. Kalau setakat kita terpaksa letakkan kapal kita di sana, dalam kawasan Malaysia, ini bukan tuntutan bertindih. Mereka hanya berada di sana kerana ada sejarah. Sebab Laut Cina ni nama Laut Cina Selatan. Saya kata ini Laut Cina Selatan ni ialah South China Sea, South of China, bukan China punya. Tapi itu masa zaman saya dulu. Saya minta Yang Berhormat, tindakan yang tegas kerajaan Malaysia akan keluarkan mana-mana kapal sama ada daripada negara China ataupun lain-lain negara kalau kena mereka berada di kawasan perairan kita. Laluan selamat itu kalau mereka berjalan, ini mereka menetap, duduk di situ. Kalau mereka berjalan tidak ada masalah, itu ialah kebenaran antarabangsa. Sekarang ini mereka tak berjalan, duduk menetap di situ dan kita terpaksa belanja berjuta-juta ringgit untuk letakkan kapal kita di situ, memerhatikan mereka. Tapi tindakan tegas kita tak ambil untuk menyuruh mereka keluar, ataupun seperti Indonesia buat, dia semurkan air dengan menggunakan dia menggunakan air untuk semur kepada kapal-kapal asing. Terima kasih. Saya Yang Berhormat Arau yang pernah mengendalikan isu ini kerana beliau, kalau tidak silap saya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengendalikan agensi penguatkuasa maritim satu ketika dahulu. Jadi beliau sedia maklum tentang kawasan-kawasan yang berkenaan dan beliau juga tahu akan langkah-langkah yang boleh dilakukan dan tak boleh dilakukan, apakah pendekatan-pendekatan terbaik yang boleh dilakukan dalam konteks hubungan antara dua negara. Walau bagaimanapun, saya mengambil maklum akan apa yang dibangkitkan oleh Arau kerana ia berkaitan dengan kawasan kita. Ini saya setuju dengan pandangan Arau, ianya bukan kawasan disputed area. Ya, ini kita kena jelaskan. Saya minta kepada ahli-ahli dewan juga supaya jangan sama sekali menggunakan istilah disputed area. Kerana sekiranya ada di kalangan kita yang menggunakan disputed area akan memberi ruang kepada mereka mengatakan bahawa even Malaysia pun tak confident sama ada kawasan itu kawasan dia ataupun kawasan tidak. Jadi ini satu peringatanlah. Saya minta kepada ahli-ahli Yang Berhormat. Ini bukan soal yang di sana, yang di sini. Ini berkaitan dengan kedaulatan negara kita. Ia juga berkaitan dengan tindakan-tindakan selain daripada nota bantahan secara diplomatik. Kita juga telah meminta kepada Japan supaya mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mengesahkan lokasi kita dan koordinat dengan kapal-kapal yang berada di kawasan, dan begitu juga dengan langkah-langkah yang dibuat oleh APMM dan TLDM yang sentiasa berada di kawasan yang berkenaan. Jadi itu antara pandangan sebagai menjawab persoalan tentang kedudukan kapal-kapal asing.